Hello, Assalamualaikum and welcome back to FZ Channel dan segmen Share Seram. Kisah kali ini mengisahkan tentang seorang suami yang membela hantu raya. Okey, kisah mengisahkan seorang suami yang baru saja berkahwin dengan isterinya tak sampai dalam setahun lagi. And pada sampai satu ketika ni, si suami terpaksa bekerja di luar ataupun dalam istilah lain outstation. Tapi si suami ni bukanlah kerja yang macam kerja office ke apa. Dia macam kerja sebagai orang-orang penting dalam kampung dia. And kebetulan apabila satu hari ni komuniti kampung dia ni ataupun persatuan dalam kampung dia ni mengajak dia untuk menjadi wakil untuk pergi ke kampung-kampung lain di luar daripada daerah dia orang ni. Dan dia ni seolah-olah akan dijadikan ketua lah. So macam dia terpaksa tinggalkan isteri dia di rumah dan pergi mengikuti ahli-ahli komuniti dalam kampung tu juga. Sebelum pergi tu si suami katalah nak jaga diri baik-baik. Yalah, maklumlah dia tak ada lama juga kemungkinan ni, sebab dia pun tak dapat kepastian lagi sampai bila dia akan ada dalam program ni kan, sampai bila program ni akan berakhir kan. So dia macam pesan macam-macam lah, dan dia pun berilah sedikit wang untuk isteri dia berbelanja sepanjang ketiadaan dia ni. Dan juga dia pun berpesan lah supaya sentiasa berwaspada dengan orang sepanjang ketiadaan dia ni, jangan mudah sangat beri orang masuk ke apa kan. So macam isteri dia pun menganggukkan. So sebaik saja si suami pergi bersama komuniti kampung dia ni untuk pergi ke kampung lain ni. Dia pun macam menjalankan aktiviti harian dia seperti biasa, dengan memasak, mengemas rumah, basuh baju. Dan sampai satu ketika ni, selang beberapa hari, dia pun macam biasalah main buat kerja, sambil-sambil tengok TV juga. Tiba-tiba dia macam nampak sesuatu di depan pintu, dan tanpa teragak-agak dia pun menjenguk dan mendapati di hadapan pintu tersebut adalah suaminya. Dan pada ketika tersebut adalah pada waktu selepas maghrib. Dan dia pun macam, abang, kenapa tak bagi tahu balik? Kesian abang, dah lama tunggu depan pintu apa? So, macam si suami ni pun macam tak cakap banyak tau, macam masuk je macam. So dia pun macam dapat tahulah si suami ni jenis bila dah penat macam kurang bercakap, tapi tak pernah lah sampai tak cakap tau. Tapi ni macam mungkin ada problem kot sepanjang program yang dia sertai sebelum ni. So macam okey lah, dia pun diam je kan, diam. Lepas tu macam dia fikirlah takkan dia tak cakap apa dengan suami dia. Dia pun macam cakap, tak apalah abang duduk dulu, nanti saya bancukan air ke apa, abang nak apa-apa. Si suami tu macam angguk-angguk macam tu je. Okey, tak apalah, dia pun pergi buat air kan, sebab suami dia tak ada kata nak makan apa. Tapi dia still sediakan kuih-kuih yang mana dia buat petang tadi, and dia letak di hadapan suaminya ni untuk dijamah. And pada ketika itu dia macam pelik jugalah, si suami ni minum dan makan dengan sangat cepat, yang mana masa dia makan tu seolah-olah sangat-sangat lahap lah. Sedangkan hanya kuih kot, kuih yang kita biasa tahu orang akan makan macam sikit demi sedikit, ialah tak pernah orang macam nak sumbat satu terus kan. Tapi dia macam still assume mungkin suami dia macam penat ke apa, macam still bersangka baik. Okey, tak apalah. Tapi apa yang membuatkan perkara yang seram terjadi pada dia ni, okey, selepas tu macam biasalah bila dah habis semua tu, bila waktu malam dia orang ni akan bersama lah kan. And masa tu si isteri ni macam terdetik kat hati. Dalam keadaan dia penat ni pun suami dia ajak untuk bersama. Tapi macam tak apalah, sebab dia itu satu kewajipan ataupun tanggungjawab dia sendiri. Dia pun jalankanlah tanggungjawab dia tu. And turn out bila keesokan paginya, which dah habis malam tadi kan, dia pun macam pergi ke pasar untuk membeli barang tau, untuk membuat sarapan kan. Barang kat rumah tak cukup. Yalah, dia pun tak expect suami dia nak balik. So macam dia nak beli barang lah, ialah menyambut kepulangan suami dia juga. And ketika di pasar tu, dia macam menyedari tau, komuniti-komuniti yang ikut bersama dia ni ada beberapa yang berniaga di pasar di kampung dia. Tapi pada ketika itu dia tidak kelihatan walaupun seorang. So dia pun telah pergi mendekati mana-mana peniaga di situ dan bertanyakan sama ada komuniti tadi ni dah balik ke belum, sebab suami dia dah balik. So peniaga-peniaga ni pun berkata, mana ada diorang balik lagi akak? Diorang dengar katanya 2-3 hari lagi baru balik akak. Kau ni jangan melawak macam tu, suami akak dah dekat rumah tu. Akak yang melawak dengan saya ni. Masalahnya saya dapat info memang diorang kata
2 ke 3 hari lagi, dan info tu pun tak boleh disampaikan dekat semua orang sebab line kat kampung tu tak open and elok. So macam seorang dua je yang boleh inform pada family diorang. So selepas mendengar perkabaran tersebut, dia ni pun macam bergegas lah beli barang-barang yang dia perlu ni, dan dia balik ke rumah. Dan pada ketika itu dia menyedari si suami ni tak ada dalam rumah. And apa yang memelikkan lagi, bila malamnya juga si suami ni datang balik. Dan apabila suami ni datang balik, dia macam cakap lah, abang lah, betul lah kayaknya saya tak berangan kan. Abang pergi mana satu hari ni? Cari abang, saya dah siapkan makanan tengah hari lah, sarapan lah, abang tak ada. Ni makan malam ni siapa lah nak makan ni? Lepas tu si suami ni macam semalam juga senyap je. Dan apa yang memeranjatkan, pada malam tersebut pun dia still makan dengan sangat lahap lah kan. Macam kebiasaan pada malam semalamnya, dia orang masih bersama pada malam yang kedua ni. Entah macam mana, keesokan hari dia ni macam dia pergi lagi ke pasar dan dia bertanya perkara yang sama, dan jawapan diberi pun masih sama. Dan dia pula mendapat satu perkabaran baru yang mana sepatutnya suami dia akan balik pada hari ini, which dia percepatkan disebabkan program tu dapat ditamatkan awal lah. So okey, tak apalah, si suami ni pun balik pada petangnya. Pada petangnya, bila sebaiknya suami dia masuk ni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Abang pergi mana? Pergi mana apa? Abang kan bawa balik pada program. Abang jangan melawak dengan saya. Dah 2 hari abang balik. Takkan hari ni baru abang balik pula? Pada ketika mendengar jawapan pada si isteri ni, sebenarnya si suami ni tersentak atas 2 sebab. Di mana sebenarnya dia tahu sebab kenapa isteri dia berasa sedemikian ataupun berkata sedemikian. Sebab kedua, dia pun sebenarnya macam tak expect something berlaku. So okey, tak apalah, dia pun masuk dalam rumah macam tak nak bahas lebih mula-mulanya. So sebaik dia masuk tu, macam si suami ni macam lebih behave. And bila makan pun tak adalah macam melahap sangat. Minum pun dengan sopan bila si isteri ni hidangkan makanan dan minuman kan. So macam si isteri ni macam mula tanya, abang, semalam dengan kemarin abang bukan main lagi makan macam orang tak cukup makan. Tiba-tiba hari ni abang makan sopan, berubah betul lah bang. Hari ni tak penat sangat kot. Kurang macam tu lah. So perkara ni malam tu diorang tak bercerita lebih yang mana, dan kebetulan juga pada malam tersebut diorang tidak bersama kerana atas beberapa sebab. And keesokan harinya, si isteri ni macam nampak seolah-olah kesakitan di kawasan alat kelamin dia. And pada ketika tersebut, si suami tanyalah, awak kenapa duk pegang kawasan situ? Sakit lah bang, tak tahu kenapa. Kenapa sakit pula? Saya pun tak tahu. So macam si suami ni bawa si isteri ni pergi ke klinik. Dan apa yang mengejutkan, si doktor mengatakan si isteri ni macam mengalami sedikit bengkak lah, seolah-olah macam ada something kekasaran berlaku di kawasan tersebut. So pada ketika itu, si suami macam merasakanlah si isteri ni berlaku curang pada mulanya. Dan apa yang menjadi perbelahan yang lagi teruk ni, si isteri katakan, saya dah 2 hari dah dengan abang saja. Kita dah bersama 2 hari. Semalam je kita tak bersama. So bila dia mendengar perkataan tersebut, dia bertanya, awak biar betul bersama dengan saya? Saya baru balik semalam awak. Habis tu bang, dah 2 hari abang balik. Abang balik pula tu lepas maghrib. Sebaik dia mendengar perkara tersebut, dia kembali teringat apa yang sepatutnya diingat tetapi dia terlupa, di mana dia memang membela hantu, di mana hantu tersebutlah yang menyerupainya dan masuk ke dalam rumah untuk menemani dan bersama dengan isterinya. Hal ini telah menyebabkan dia tersentak lalu memegang dahinya dan berfikir panjang serta menghelakan satu nafas yang sangat panjang sambil berkatakan, minta maaf sayang, saya rasa saya dah buat salah besar. Kenapa bang? Sebenarnya yang bersama dengan awak, yang masuk rumah kita waktu maghrib tu, memang bukan saya. Habis tu siapa bang? Sebenarnya yang bersama dengan awak tu adalah hantu raya yang saya pernah bela dulu. Dan sebenarnya saya sangkakan benda ni dah tak bersama dengan saya sebab saya dah tak jaga dia. Semacam tu lah. Tak sangka dia masih ada. Sebab pada kejadian tersebut, si suami ni ambil inisiatif untuk
pergi berubat and cuba macam tak ada lagi hubungan dengan hantu raya ni, and perkara tu alhamdulillah dapat dijayakan walaupun mengambil masa yang agak lama. And dia sangat-sangat bersalah sebab disebabkan perbuatannya si isterinya ni mengalami kecederaan ataupun luka yang tak sepatutnya dia alami. Dan apa yang mengejutkan pada satu hari ni, si isteri ni macam mengatakan lah, kenapa pada awalnya dia tak mau cerita, sedangkan dia boleh tahu sebenarnya dia pun agak terlupa dengan situasi tersebut. Dan dia juga sebenarnya merasakan perkara-perkara ganjil juga berlaku sebelum dia nak pergi tu. Okeylah, sampai situ je video aku untuk takat ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ni dan juga tekan butang loceng untuk dapatkan notification setiap kali aku update video-video baru. Jangan lupa untuk like dan share video ni juga. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye.